Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita akan bincang soalan peperiksaan pertengahan tahun 2021 pentaksiran pertengahan 2021. Nombor 1. Okey, untuk bahagian A ni 64 markah sepatutnya. Tapi dalam pentaksiran ni kita hanya pilih 7 soalan untuk ujian perbincangan kita pada hari ini. Kita akan bincang semua soalan lah. Okey, untuk nombor 1, rajah 1 menunjukkan hubungan antara set A dan set B. Nyatakan jenis hubungan itu. Okey, so jenis hubungan ini adalah satu kepada banyak soalan A. Soalan A, kita punya jawapannya ialah 1 kepada short form cikgu lah banyak. Okey, untuk jawapan B, nyatakan julat bagi hubungan itu. Nyatakan julat. Julat dia apa? Julat dia ialah dalam bracket buat tulis negatif 3, negatif 2, 2 dan 3. Okey, untuk C, dengan menggunakan tanda fungsi, tulis satu hubungan antara set A dengan set B. So, jawapannya ialah fx sama dengan punca x lah. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat kat sini, 4 kalau kita puncakan, kita akan puncakan, pastikan jawapan antara 2 dan negatif 2 lah. Sebab kemungkinan negatif 2 boleh, 2 pun boleh. Sebab kalau kita kuasakan 2, dan kuasakan 2, negatif 2 ni kita akan dapat nilai yang sama iaitu 4. Okey, ini penting jugalah. Okey, so jadi untuk soalan terakhir D, untuk soalan D ialah cari nilai F64. Itu tak ada masalah lah, sebab kalau kita isi dalam kita punya fungsi kita ni, kita akan dapat punca 64. So jawapannya kita kena bagi 2, antaranya adalah 8 kena punca 64 atau negatif 64. Untuk soalan nombor 2 ni, rajah 2 menunjukkan garis gerakan bola yang ditendang oleh Ali yang berdiri di H 15 meter tegak di atas lantai. Okey, ni kita katakan lantai Ini lantai kita. Jadi fungsi kuadratik bagi gerakan bola itu ialah fx sama dengan px kuasa 2 tambah 12x. Diberi H ialah titik rujukan dan asalan. Cari nilai P dan nilai Q. Okey, soalan A. Jadi kalau kita ambil bahagian ni je, kita ambil bahagian ni saja. Okey, dan kita lukis balik. Okey, paksi X dengan paksi Y. So kalau ikutkan ambil bahagian tu, so dia punya fungsi dia ialah yang ini. Okey, kita ambil ni sebagai fungsi dia, iaitu fx sama dengan px kuasa 2. Okey, oleh kerana 4 meter, kalau kita tengok betul-betul kat sini, dia kata kat sini ada 4 meter. 4 meter. So, panjang ini adalah 4 meter. Okey, jadi anggaran kita di sini kalau kita letak dalam bentuk paksi ni titik kosong. Okey, titik kosong, dan manakala ini adalah titik apa agak-agak titik ni. Ni titik ni ialah titik kalau 4 meter kita anggap sebagai X dan Y, dia adalah 4 dan 0. Okey, ini kita kena tengok betul Jadi 4, 0. So kalau itu titik 4, 0, kalau kita nak tahu apakah nilai P dia, kita boleh letak fx ni sebagai Y sebenarnya. Kalau kita fungsi ni fx kita, okey, fx ni sebenarnya adalah paksi Y. Okey, dan ini adalah paksi X. Okey, so jadi kalau kita letak dalam fungsi kita, iaitu fx kita sama dengan P X kuasa 2 tambah 12x. Okey, so kalau kita letak titik 40 ke dalam fungsi ini, kita akan dapat fx kita adalah Y. So ini semua akan jadi kosong. So P, so X kuasa 2 adalah 4 kuasa 2 tambah 12 darab 4. Alright, so kalau kita kira betul-betul ni, kita akan dapat gunakan awak punya algebra sendiri. Kira betul-betul. So P ni sepatutnya adalah negatif 3. P itu adalah negatif 3. Setuju? Okey, so P negatif 3. Okey, untuk Q untuk Q kita boleh untuk dapatkan nilai Q
Q berada di bawah kali tu. Kalau kita tengok sini, apakah meter Q di sini? So kita anggap Q ini kalau ketinggian H dia 15 kat sini. So kalau kita ambil ketinggian dia sebagai H di sini. Ini kita H ni adalah berapa meter ni? 15 meter. Okey, so dia kata kat situ H diberi 15 meter tegak. Jadi maknanya graf kita yang ini, graf kita yang kita dah lukis ni tadi, dia dah naik 15 meter. Ni daripada kosong. Kalau kita tengok kat sini, okay, ini daripada paras kosong lah. So graf kita setakat ni lah. Paras Y sama dengan pintas pada kosong. Jadi kalau graf ni kita naik ke atas, okay, naik ke atas, graf lengkung kita ni naik ke atas. Okay, kita padam ni semua. Tengok apa maksud penyelesaian dia. Okay, kalau graf ni kita naik, kita naik ke atas, sampai ke tahap ketinggian 15 meter, kita akan dapat lebih kurang macam ni lah. So graf tu kita lukis balik, just in case. Kalau graf itu kita naik daripada kosong, dia naik atas kepada 15 meter lah, contohlah. Dia naik pintasan dia pada 15, tadi pada kosong. So kita anggap dia naik atas. Okay, so kita akan dapat satu fungsi yang berlainan. Satu fungsi iaitu ialah dia akan dapat Px fungsi ini akan jadi fx sama dengan Px kuasa 2 tambah 12x tambah 15. Okay. Ini dia lah. Px kuasa 2 tambah 12x tambah 15. So, untuk dapatkan dia punya Q tu, okay, Q meter ni, okay, Q meter ni. Alright, so P ni tadi kita dah dapat nilai dia apa tadi? Nilai dia tu ialah negatif 3. P negatif 3. Alright, so apa kita nak buat untuk dapatkan Q ni? Kita buat kita cari punca. Cari punca ni dengan keadaan fx sama dengan kosong. Okay, iaitu negatif 3x kuasa 2 tambah 12x tambah 15. Kamu akan buat pencarian kuadratik, iaitu x tambah 1 dengan x tolak 5. Okay, tolak 5. So, jadi puncanya ialah x sama dengan negatif 1, x sama dengan 5. Okay, maksudnya kat sini negatif 1. Okay, kat sini adalah 5. Okay, soalannya apakah panjang Q, apakah Q? Q meter. Q meter kalau kita tengok paras sini hingga sini adalah 5. So kita boleh conclusion kat sini adalah Q tu adalah 5. Okay. Alright, so jawapan kita untuk soalan A tadi P sama dengan negatif 3 dan Q adalah 5. Okay, seterusnya, apakah ketinggian maksimum dalam meter bola itu? Okay, kalau kita perhatikan betul-betul, okay, maksimum bola itu kalau kita lihat dalam graf yang terbaru kita ni, okay, kalau kita lihat dalam graf terbaru kita ni, ketinggian maksimum, okay, ketinggian maksimum ini kita boleh gunakan graf kita yang lama ini. Kita dapat tengah-tengah dia. Kita cuba dapatkan yang center. Center dia. Symmetrical lah kat sini. Okay, kita boleh dapat tahu ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum ni pada paras sini lah. So, apakah ketinggian paling maksimum yang kita boleh dapat dalam fungsi kita ni? So, jadi fungsi kita yang terbaru ni dah jadi apa? Fx sama dengan tadi apa? Negatif 3x kuasa 2 tambah 12x tambah 15. Okey, negatif 3x kuasa 2 tambah 12 tambah 5. Ini fungsi kita lah ni.
Okey, fungsi lengkung kita ni. Jadi kita nak dapatkan tengah-tengah ni. Nilai X simetrik. Apakah persamaan symmetrical kat sini? So, jadi apa kita dapat? Kita boleh kira dengan ambil negatif 1 dengan 5. Okey, negatif 1 tambah 5. Okey, untuk dapatkan nilai simetrik ini, X, iaitu bagi dengan 2. So, kita akan dapat 2 di sini lah. Jadi 2 ni, okay, nilai 2 ni kita masukkan dalam persamaan kita ni, dapatlah ketinggian Y dia ni. Maksudnya kita masukkan dalam Y kita, iaitu negatif 3 kuasa X kuasa 2, jadi 2 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 tambah 15. Okey, di sini kita akan dapat nilainya ialah 27. So, ketinggian maksimum dia, okay, kalau ikut sini adalah 27 ya, tinggi dia ni. Right. Okay, tu jawapan B ya, ketinggian 27. Okay, untuk soalan nombor 3. XY sama dengan 72 kalau ikut kat sini, sebab kat sini dia kata nombor 3, Zafir memotong sekeping papan berbentuk segi 4 tepat dengan luas 72 cm/2 dan perimeter 34 cm. Hitung panjang lebar papan tersebut. So, kalau kita tengok betul-betul lukisan ni, kalau kita bayangkan, dia tak kita lukiskan sendiri, kita dapati bahawa luas ya, okay, luas ni adalah lebih kurang 72. Okey, lepas tu perimeter ni apa? 34. Perimeter ni adalah jumlah sisi ya. So, perimeter tu adalah 34. Kat situlah. Okey, luas 70 cm ke. So, apa kita boleh buat? Seperti mana cikgu sebut awal tadi, XY, okey. Sebab kita anggap ini X dan ini Y. So, jadi XY ni kita boleh dapat dalam nilai bentuk 72. Okey, ini persamaan yang pertama. Okey. Lepas tu persamaan yang kedua, dia kata perimeter. Perimeter ni maksudnya jumlahan sisi ni. So, jadi X tambah X, X tambah Y tambah X tambah Y. So, kita ada 2Y, 2X. So, kita boleh letak 2X tambah 2Y sama dengan 34. Okay. 34. So, ini adalah persamaan yang kedua. So, apa kita buat kat sini? Kita buat secara persamaan serentak lah. Okey, so persamaan serentak kita boleh andaikan dulu yang pertama. Kita boleh jadikan yang persamaan kedua ni. Kita boleh jadikan persamaan kedua ni, okey, dalam bentuk X atau dalam bentuk Y. Kita ada dalam bentuk XY ataupun dalam bentuk Y dalam X atau dalam bentuk X dalam Y. Kita boleh letak sebagai X, kalau cikgu ambil X, dia akan jadi 2X sama dengan 34 tolak 2Y, and then X sama dengan 34 tolak 2Y bahagi 2. So, bila bagi 2 ni, kita akan dapat 17 tolak Y lah, kan? 17 tolak Y. Okay, so, tu sama dengan 17 tolak Y. Okay, nilai X ini yang kita akan gantikan dalam persamaan yang pertama. Okay, yang X ni kita akan gantikan dalam persamaan yang pertama. So, jadi bila kita gantikan dalam persamaan pertama, kita akan dapat 17Y. Okay, 17 tolak Y. Okey, dalam bracket Y sama dengan 72. Okey, so awak cuba selesaikan ini. Kita akan dapat lebih kurang Y kuasa 2. Okey. Y kuasa 2. Okey, tolak 17Y. Selesaikan dengan baik-baik. Tambah, okey, 72 sama dengan kosong. Jadi kita buat pemfaktoran. Di sini kita akan dapat di sini kita akan dapat lebih kurang Y. Y sama Y tolak 8
Y tolak 8 dengan Y tolak 9. Jadi jawapan kita untuk Y sama ada 8 atau Y sama dengan 9. Alright, so bila Y sama dengan 8 dengan Y sama dengan 9 ini, kita kena cari nilai X, ganti pula Y semua ke sini. Kita gantikan Y dalam X, persamaan X kita yang kita dapat tadi. Okay, so kita akan dapat apa Jadi kita gantikan, kita akan dapat X sama dengan, bila Y sama dengan 8, X sama dengan 9. Okay, sekejap Y sama dengan 8, X sama dengan 9. Okay, bila Y sama dengan 9, X sama dengan 8. So, jawapan kita ada dua lah. Okay, so sisi Y boleh 8, sisi X boleh 9. Atau sisi Y boleh 9, atau X boleh 8. Baik, untuk soalan nombor 4. A. Selesaikan persamaan 32 kuasa 3X tolak 1 sama dengan 16 2X tolak 1. So, macam mana nak selesaikan ini? A. 32 3X tolak 1 sama dengan 16 2X tolak 1. Alright, so kalau kita perhatikan betul, ini adalah gandaan kuasa 2. Gandaan kuasa 2 ni kita boleh jadikan 32 ni 2 kuasa 5. Okay, 2 kuasa 5. 3X tolak 1 sama dengan 16 ni adalah 2 kuasa 4. Okay, so 2X tolak 1. So, kita bandingkan kiri dan kanan. Kita bandingkan kiri kanan. Kita ambil jumlah kuasa dia saja. Jadi, kita akan dapat 5 3X tolak 1 sama dengan 4. Okay, 2X tolak 1. Okay, cuba selesaikan yang ini. Awak akan dapat dengan X dia adalah 1/7. Okay, itu soalan A lah. Okay, untuk soalan B. Okay, untuk soalan B, dia beri log M2 sama dengan P dan log M3 sama dengan Q. Nyatakan log M27M4 bagi 64. So, kita perhatikan soalan ini pula, soalan B. Okay, so jadi log M Okay, so log M 27M4 bagi dengan 64 ni sebenarnya kita boleh pecahkan kepada 3 bahagian. Kalau sorry, dia tak ada sama dengan, sepatutnya silap. Okay, so log M 27M4 bagi dengan 64 ni kita boleh pecahkan kepada 2 bahagian, 3 bahagian sebenarnya kalau kita perhatikan kat sini. Okay, yang atas ni boleh darab, bawah ni adalah bahagi. Kalau ikutkan, kita boleh pecahkan yang atas ni kepada log M 27 tambah log M M kuasa 4. Yang bawah ni akan jadi log M negatif 64. Okay, yang atas tu tambah. Okay, so yang mana yang bawah tu kan dia tolak lah. So log M 27 ni bersamaan dengan apa? Log M 27 ni adalah 3 kuasa 3 tambah, okay, log M, okay, kalau ikutkan hukum log 4 ni kita boleh bawa ke depan. Alright, tolak. Yang 64 ni adalah 2 kuasa 6. Okay, so mana yang 3 ni kita boleh bawa ke depan. 6 ni kita bawa ke depan dulu. So dia akan jadi 3 log
M3, okey, log MM ni sama dengan 1. Okey, 4 darab 1 tolak 6 log M2. Okey. So, jadi dalam soalan kita dia dah bagi log M2 sama dengan P, log M3 sama dengan Q. Gantikan ya. Gantikan kat sini. So, jawapan akhir kita akan dapat 3Q tambah 4 tolak 6P. Itu jawapan dia. So, soalan nombor 5. Dia beri bahawa 3 sebutan pertama suatu jajaran aritmetik ialah 2X dan 8. Carikan nilai X. So, jadi kita tahu bahawa soalan A tu 2X dan 8 ni adalah satu rujukan. Jadi T1, T2, T3 lah. So, nak dapatkan nilai X ni kita boleh gunakan istilah beza sepunya sebab ini janjang aritmetik. Kita tengok janjang aritmetik. Beza sepunya ialah T2 tolak T1, X tolak 2. Dan kalau kita ambil beza sepunya yang di bahagian ni 8 tolak X. 8 tolak X. So kalau ikutkan beza sepunya, D, ni D kita patutnya sama. Patutnya dalam janjang aritmetik D ni sama. So jadi kita boleh jadikan persamaan bahawa X tolak 2 sama dengan 8 tolak X. Jadi awak cuba selesaikan ni. So X tu dalam jawapan dia ialah 5. So untuk soalan nombor B, suatu jajaran geometri sebutan pertama ialah 4 dan sebutan sepunyanya ialah R. Diberi hasil tambah hingga sebutan tak keterhingga. Ni janjang geometri pula soalan kita, janjang geometri. Tak keterhinggaan bagi janjang ini ialah 16. So ketak terhinggaan ni kalau ingat lagi formula dia adalah S infinity. Ini janjang geometri pula, iaitu kalau dalam janjang geometri formula dia adalah 1R, di mana 16 ni adalah simbol S infinity. A ini adalah sebutan pertama 4, tolak 1 tolak R. So cari R. Yang ni kita nak cari ni. Apa cari R ni? Kalau gunakan algebra awak sendiri, cuba cari So R kita akan dapat 3/4. Hukum linear. Ni soalan nombor 6 ni hukum linear. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan XY sama dengan 2X tambah 3X kuasa 3. So rajah 3 di bawah ini menunjukkan suatu graf garis lurus yang diperolehi dengan memplot Y melawan X kuasa 2. So tidak beritahu lah. So ini bukan garis paksi Y dengan X. So ini bukan yang kita selalu belajar Y. Ini paksi Y, ini paksi X. Bukan, sekarang ni dah jadi Y dengan paksi ni dah bertukar kepada X kuasa 2. Asalnya graf ini adalah satu graf yang lengkung. Kalau kita lihat, kalau dia dalam bentuk paksi Y. Oleh kerana kita nak luruskan graf ini, garis lurus, dia dapat seperti ini. So, dia jadikan paksi itu adalah X kuasa 2. Cari kecerunan garis lurus bagi AB mengikut soalan A mengikut graf yang terbaru kita ini, iaitu Y dengan X kuasa 2, paksi X kuasa 2. So jadi dalam cari kecerunan ini pada peringkat awal kita kena ambil XY dulu. XY sama dengan 2X tambah 3X kuasa 3. So jadi serasinya tak serasi sebab ini adalah paksi Y dengan paksi X kuasa 2. Sekarang ni kita cuma ada paksi XY dengan ada X kuasa 3 kat sini. Kalau kita perhatikan betul-betul. So jadi apa kita buat? Kita nak jadikan dia keserasian. Serasi dengan graf kita ni. Kita bagikan ni semua dengan X. Semua dengan X. Semua dengan X. So kita bagi semua dengan X. Kita akan dapat persamaan mengikut graf tersebut ialah Y sama dengan 2 tambah 3X kuasa 2. Barulah dia serasi. Serasinya ialah di mana dia ada X kuasa 2. Kita ada X kuasa 2 di sini. Di sini X kuasa 2 ada. Dan kita ada Y. Cuma Y je kat sini. Ini persamaan hukum linear. Jadi dah dapat bentuk ini. So kalau kita susun balik. Y
sama dengan, susun balik just in case, 3x kuasa 2 tambah 2. Kalau kita perhatikan betul-betul, mana kita dah belajar hari tu, kita jadikan ni mx tambah C. Kita anggaikan ini dah lurus, di mana y adalah y, okay, yang ini, x adalah x kuasa 2. Okay, ini betul lah. Okay, so kita anggapkan bahawa kecurunan dia adalah 3. Kat sini kecurunan dia 3. Okay, so soalan A, kecurunan bagi garis lurus AB, so M dia adalah 3. Okay. Untuk soalan titik A ni adalah pintasan. So pintasan ni kat sini adalah C. Kalau kita ikutkan kat sini, titik A, so awak kena bagi jawapannya dalam titik. Bukan 2 jawapannya tetapi titik, iaitu 0, 2. Kalau bagi 2 je jawapan ni salah. Okay, untuk soalan C, apakah nilai H? Okay, untuk nilai H ni, apa awak perlu buat? H1 ni, okay, H1 ni dia bukan XY lagi. Dia bukan lagi dalam bentuk titik XY, tetapi dia dah jadi dalam bentuk X kuasa 2Y. Bermakna X kuasa 2 kita adalah H. Ni kena hati-hati lah. Y kita adalah 1. Bukan H kuasa 2. Ni kena hati-hati. Sebab titik kita ni dah berubah bukan daripada XY lagi, tetapi dalam bentuk graf koordinat X kuasa 2. X kuasa 2 dengan Y. Ini kena hati-hati. So, apa kita buat? Kita boleh gunakan persamaan kita yang tadi ni. Yang ni. Okay, yang ini tadi. Persamaan kita ni. Okay, kita gantikan titik H 1. So, bila kita gantikan tu, hati-hati. X kuasa 2 ni adalah H. Y kita adalah 1. Sebab graf kita dah berubah kepada X kuasa 2 Y. So, jadi penyelesaian di sini iaitu Y sama dengan 3x kuasa 2 tambah 2. Bila kita gantikan H dengan 1, so H tu 1, Y tu adalah 1, X kuasa 2 tu adalah H, bukan H kuasa 2 tambah 2. So jadi kita selesaikan H kita, sepatutnya kita akan dapat nilainya ialah dan kalau kita kira-kira ni, H kita ni akan dapat H kita ni akan dapat 2 tolak 1 tu negatif 2 per negatif 2 per negatif 2 pula, negatif 1 negatif 1 per 3. Okay. Soalan nombor 7, dia dia beri jarak antara titik C, A negatif 2 dan D 2A tambah 10. 1 ialah 5 unit. Cari nilai bagi A. Okay, sebenarnya soalan ini ada kesilapan sikit. Dia tidak ada istilahnya. A lebih besar sama dengan kosong, itu positif, tak ada. So, kita cuma cari nilai A saja dengan keadaan jarak, koordinat geometri. Formula dia, jarak ini ialah X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. So, nak isi ni kita kena hati-hati sebab ni X2 tu apa? X2 ni 2A. X2 tu ialah 2A tambah 10 semua ni. X2 tu adalah 2A tambah 10. Ni isi kat sini lah. Apakah X1? X1 tu adalah A. Dan seterusnya Y2 dan Y1 tu kat mana. So, jadi jarak ni dah beri. Okay? Jarak tu dah diberi iaitu 5 unit. Kita teruskan. Okay, 5 unit. And then kita isi satu persatu. Kita akan dapat 2A tambah 10. Okay, tolak A. X1 tu adalah A. And then kita kuasa 2 kan. Alright. And then tambah Y kuasa 2 tolak Y1. So, jadi 2 tolak 1 lah. Okay, 1 tolak negatif 2. Y2 tu adalah 1 tolak dengan negatif 2. Okay, berarti kita ada kuasa 2. Okay, so ini
Kita selesaikan. Kalau selesaikan ni awak akan dapat, okey, punca ni kalau kita pindah sini dia kuasa. So jadi ni akan jadi 25. Kemudian sebelah sini kalau kita selesaikan, kita akan dapat pada peringkat awal ini ialah, ni awak cuba carilah. A kuasa 2 tambah, okey, 20A. And then tolak A. 20A tambah 100. Okey, ini untuk bahagian yang ini. And then tambah untuk bahagian yang ini, kita akan dapat 9. Okey. So, awak selesaikan ini, awak akan dapat dalam bentuk kuadratik, iaitu 0 sama dengan A kuasa 2. Okey, tambah 20A tambah 84. So, nanti kita punya kuadratik ni akan dapat bentuk lebih kurang A tambah 14 dan A tambah 6. So, jawapan kita ialah, kalau ikut kat sini, A kita adalah negatif 14 dan A kita adalah negatif 6. So, dua jawapan ni kita ambil kira lah. Okay, untuk soalan 7B, carikan persamaan lokus bagi titik bergerak P dengan keadaan jarak dari C negatif 6, negatif 4 dan D negatif 10, negatif 9 adalah sama. Maknanya jarak antara titik C, okay, titik C dengan P sama dengan jarak antara titik DB. So kita gunakan istilah formula jarak juga, iaitu X. Kita gunakan jarak dua belah ni, kita akan gunakan istilah jarak, di mana titik P ni kita tak tahu nilai dia apa. Dia bergerak, sebab titik P ni kita anggap dia adalah XY. So jadi P ni adalah XY, dia bergerak. Sebab itu dia tidak ada titik khas khusus tetap. So dia XY ni berubah-ubah. Jadi kalau kita nak cari jarak antara C dengan P, kita ambil C dengan P, jarak mereka C dengan P, kita gunakan dalam formula, iaitu kita akan dapat X tolak negatif 6, okay, kuasa 2 tambah dengan Y tambah 4 kuasa 2. Okay, sama dengan, begitu juga dengan D, dengan jarak antara D dengan P, sebab dia kata jarak tu sama dengan jarak CP. Kita ambil titik D, okay, titik D dengan P pula. Jarak antara titik D dengan P pula. So dia akan dapat X, okay, X tolak negatif 10. Okey, kuasa ni semua ni kita kuasakan 2. Okey, tambah Y tolak dengan negatif 9. Okey, ni semua kita kuasa 2 kan. Okey. Alright, so kita kira ni betul-betul, di mana kiri dan kanan ni kalau kita jumpa dengan punca kita boleh cancel terus lah. Yang lain tu awak cuba buat penyelesaian sendiri dengan mengembangkan semua ini. Dan awak cuba permudahkan. Jawapan dia ialah 8X tambah 10Y tambah 129 sama dengan 0. Okey, cuba selesaikanlah. Kembangkan ni semua. Okey, kembangkan yang ini, kembangkan ini juga, kembangkan yang ini juga, selesaikan. Dan ni jawapan akhir je cikgu bagi. Cuba selesaikan dengan jawapan akhir ini. Dapat tak jawapan akhir ni? So awak selesaikan sendirilah hingga dapat jawapan terakhir. Nombor 8. Pengamiran. Diberi fx. Dengan had atas dia 5, had bawah dia negatif 1. Fx dx sama dengan 8. Cari A. Ini senang je lah. Ni, kalau A ni kita terus kepada 2 darab 8 terus kalau jawapan dia 16. Kalau dapat 2 darab 8 16. Kenapa 2 darab 8? Sebab istilah 2 ini sebenarnya kalau kita lihat betul-betul soalan A ni
Dia punya 5 dengan negatif 1 ni. 2fx ni kalau ikutkan sekarang kerja sebenar ni. Okay. 2 ni kita boleh keluarkan dia daripada, sebab dia pemalar. Boleh keluarkan daripada pengamiran. So kita hanya tinggal di sini supaya kita jangan nak elakkan kekeliruan. Kita hanya bagi tumpuan yang di sini dan diberi. Okay, yang diberi iaitu x sama dengan 8. Sebab itu dia akan jadi seterusnya 2 darab 8. Okay, so 8 tu adalah 16. 8B. 8B ni yang kena hati-hati sebab dia suruh cari nilai 2fx tambah 1 dx tolak pengamiran f negatif 151/2 fx dx. Okey, dan ini kena hati-hatilah sebab jalan kerjanya agak rumit sikit. Tapi awak kena berhati-hati dengan konsep 5, 1, 2 fx. Okey, sebenarnya tambah 1 ni satu benda. Tapi kita boleh asingkan kepada dua bahagian. Ya, sebab ada tujuan kenapa. Sebab dia adalah satu nombor pemalar yang hendak kita pengamirannya. Okey, kita boleh asingkan seperti ini. Okey, yang sebelah sini, kalau kita tengok betul-betul, yang sebelah ini pula, kita tengok yang bahagian ni. Jadi, yang bahagian ini, kalau tengok dia punya had dia terbalik tau. Had dia, kalau kita perhatikan betul-betul, had dia tu negatif 1,5. Okey, terbalik. Kita nak gunakan had 5 negatif 1. So, ini kena, kita boleh pusingkan dia. Atas bawah ni, jadi kita boleh letak atas bawah ni kepada bawah atas ni, tetapi dengan syarat dia tahu negatif. Ini kena hati-hatilah. So jadi berhati-hati sebab oleh kerana dia dah negatif kat sini. Ini pun satu benda yang kita kena tengok lah. Sebab dia dah negatif kat situ. So negatif dengan negatif jumpa je positif lah. Kalau kita nak terbalikkan dia punya. Faham tak ya? So 5 negatif 1 1/2 fx dx. Kalau ikutkanlah, so ingat ya, hati-hati sikit. Sepatutnya, okay, dia negatif, positif sebab istilah kita dah terbalikkan dia tu. So negatif dengan negatif, dia positif. Okay. Alright, so kita selesaikan yang ini, di mana kita ada 3 bahagian pengamiran. Di mana kita dapat lihat kat sini, sini sama dengan apa tadi? Daripada soalan A tadi, 16. Okay, yang ini kita kena buat pengamiran, iaitu kalau nombor 1 pengamiran ialah x. Okay, 5 negatif 1. Kita akan masukkan nilai 5 ke 1 kemudian. Okay, yang ini jadi apa agak-agaknya? Ya, dia akan jadi 1/2 darab 8. Okay. Baik, untuk yang bahagian pengamiran 5 negatif 1, masukkan 5. Okay, masukkan 5. Nanti masukkan tolak dengan masukkan negatif 1 pula. Okay, so yang 1 tambah, ini jadi 4. So, jawapan dia kita akan dapat kepada 26. Okay, nombor 9 ini adalah soalan vektor. Diberi OA sama dengan 3/2, OB sama dengan 12/14, 3/2 lah. Di sebelahnya dalam sebutannya, vektor OA ini adalah 3/2 dan OB ini adalah 12/4. Ini dalam bentuk matriks 1x2. Okay. Jadi, apa yang kita nak buat di sini, cari vektor AB. Seperti dalam kelas kita dah belajar dalam konsep vektor. Ini vektor Cartesian sebenarnya. Alright, so AB kita boleh letak sebagai AO tambah OB. Tengah-tengah ni kita letak O tambah B. Okay, so jadi vektor AO ni, kalau lihat kat sini, ni OA. Okay, so nak jadikan vektor AO ni terbalik. Dia AO ni kita tahukan nilai negatif lah. Negatif 3, negatif 2. Tambah OB. OB adalah 12, 14. So kita tambah tolak dengan keadaan bentuk matriks. Negatif 3 tambah 12, kita akan dapat 9. Negatif 2 tambah 14. Ya, bawah ni dengan bawah. Negatif tambah 12 adalah 12. Itu vektor. Okay, untuk soalan B pula. Okay, untuk soalan B. Soalan B ni dia adalah magnitude. Ni kena ingatlah dalam kelas kita apa belajar. AB ni ada dalam bentuk modulus ni adalah magnitude. Okay, so magnitude ni kita gunakan teorem Pythagoras. Iaitu
AB dengan menggunakan nilai ni. Okey. Kita sebab vektor AB, so jadi kita punya 9 kuasa 2, okey, tambah 12 kuasa 2. So jangan lupa 15 unit kena taruh ya, unit. Okey, so 9C AC sama dengan 58. Cari koordinat titik C. Jadi kita tahu bahawa AC tu 58. Kalau kita lihat kat sini, AC adalah 58. Okey, 58. Sekejap betulkan 8 ni dulu. Tak cantik 8 tu. 8. So ni vektor AC. So dalam istilah kita dah belajar dalam kelas, AC ni kita boleh bentukkan dalam bentuk AO tambah OC. Okey, so sekali lagi AC adalah 58 sebelah kiri kita ni. So AO ni tadi terbalik negatif 3 negatif 2. Okey, tambah OC. Okey, di sini kita boleh lihat bahawa OC ni OC, kita ambil OC saja di sebelah kiri, kita akan dapat OC kita ni ialah negatif 5, 8. Kita pindahkan ya, kita pindah ni ke sana. Jadi tolak negatif 3, negatif 2. So kalau kita tambah tolak atas bawah ni, kita akan dapat 5 tolak negatif 3, dia akan jadi 8. 8 tolak 2, dia akan jadi 10. Okay, ini dalam bentuk vektor OC iaitu 8, 10. Tapi kalau dia nak titik C, C dalam bentuk koordinat XY. Okay, XY. Jadi jawapannya ialah 8, 10. Mesti dalam bentuk ni ya. Okay. 10 Hajah 4 menunjukkan sektor bulatan OSB. Soalan nombor 10. Diberi nisbah OA 5 nisbah 6. OA nisbah OB adalah sama dengan 5 nisbah 6. Okay, so carikan panjang AB. Jadi apa kita kena lihat kat sini bahawa kalau kita dah tahu OA 5, AB berapa? Sebab oleh kerana seluruh ni OB sampai OB ni, okay, hati-hati sikit. Sampai OB, kalau lihat kat sini, OB adalah 6. Dia 6 kat sini, sepanjang ni 6. Jadi AB tu adalah 1. Okey, so maknanya AB setakat AB ni 1 lah nisbah dia. Okay, apakah panjang AB? So kalau ikutkan konsep nisbah ni, cikgu lebih suka buat dalam bentuk pecahan, di mana kalau kita ambil kira OA, okay, so kita buat OA, lepas tu kita bahagi dengan AB. Kita bagi dengan AB. Okay. Kalau apa nisbah OA? Nisbah OA ialah 5. Okay, nisbah OA adalah 5. Manakala nisbah AB, kita buat bawah ni adalah 1. Okay, so OA, okay, kalau parti kat sini, OA, jadi seterusnya kalau kita switch balik kedudukan ni supaya kita nampak bahawa OA pun kita boleh buat sebagai AB bahagi OA sama dengan 1/5. So OA ni sama dengan apa? OA ni tadi dibagi nilai 10. Okay, 10. Okay, so AB kita pindah sana. Okay, pindah sana, dia akan jadi 1/5 darab dengan 10 adalah 2. Okay, oleh kerana kita dah tahu sepanjang, kalau ikutkan sukat bulatan ni, jari ni dah jadi 12 lah, sebab AB ni 2. So maknanya sepanjang ni adalah 12 lah. Okay, untuk soalan B, sudut dalam bentuk radian, sudut ni maksudnya sudut tu kita nak cari dalam bentuk radian. Kita gunakan formula S sama dengan jari darab theta radian, di mana sukat sektor bulatan ni bahagian ni adalah 4 dan jarinya adalah 12.
12. So, theta ni dalam bentuk radian. Dia nak semua. Kita akan dapat theta tu ialah 4/12 atau 1/3 dalam bentuk, inilah bentuk radian. So, kita tulis radian. Okay, perimeter kawasan yang berlorek. Untuk C kita ni, kalau kita tengok betul-betul graf kita ni, kita nak dapat bahagian ni saja. Okay, bahagian ni saja. Dia adalah daripada yang besar, luas yang besar, tolak dengan luas yang kecil, yang warna putih tu lah, yang sebahagian tu lah. So, maknanya luas yang besar tolak dengan luas yang kecil. Yang ni yang paling kecil tu lah. So, kita akan dapat bahagian sektor yang kita kehendaki lah. Yang ini bahagian ni. Okey, so yang luas yang besar ni, yang warna hijau ni kan, kita gunakan formula luas luas ialah 1/2 jejari kuasa 2 darab theta. Okay, kita gunakan formula ini. Kalau kita lihat luas yang besar ni, yang warna hijau ni ialah 1/2 1/2 jejari kuasa 2. Jejari dia di sini kita lihat 12 lah. Yang soalan A tadi kita 12. Okay, jejari kita adalah 12 kuasa 2. Okey. 12 kuasa 2 darab dengan theta. Theta kita yang soalan kita tadi itu 1/3 lah. Soalan B kita. Okey, daripada formula ini. And then kita kena tolakkan dengan luas yang kecil, iaitu 1/2. Jejarinya kita ambil 10 lah. Okey, jejarinya kita ambil 10. Sorry, ini jadi 12. Jejari sini 12. Dan jejari ni 10. So, jadi 10 kuasa 2. Okey, darab dengan theta 1/3. Okay, dapatlah hasilnya. So, kalau kira betul-betul ni, cuba dapat jawapannya 22. So, jangan bagi 22 saja. 22/3 unit kuasa 2. Okay, itu jawapannya. Okey, untuk soalan yang nombor 11, kita berhenti dulu. Ini adalah video yang pertama. Video yang seterusnya adalah video kedua, kita sambung. InsyaAllah. Sekian, terima kasih.